warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Muhammadun Rasulullahi walladzina ma'ahu asiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ila akhir ayat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita, iaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat dapat mengenali Allah, ilmu mengenal Allah, mengenal diri dari sisi Allah Subhanahu wa taala, hingga kita tidak jahil lagi tentang Allah, hingga hilang keakuan diri kita. Ilmu yang paling mustahak yang kita dapat iaitu ilmu mengenal Allah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itulah nikmat yang paling besar. Maka menunjukkan tandanya kita mengenal Allah, mengenal diri, maka leburlah diri kita, leburlah sekalian alam ini. Yang ada keesaannya semata-mata adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang manis, inilah dinamakan iman yang sempurna. Alhamdulillah, bila kita berada di dalam majlis ilmu ini banyak cabangnya, tapi salah satu cabang yang paling ibu daripada segala cabang ilmu adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Ilmu yang paling mustahak, yang nombor satu, yang Allah dan Rasul menyuruh kita menombor satukan, memuliakan ataupun mengagungkan, meninggikan, mempelajari. Yang paling penting adalah ilmu mengenal diri, mengenal Allah, yang terangkum di dalam kalimah sakti yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada 124,000 nabi, tak lain membawa ilmu yang paling tinggi, mengenal diri, mengenal Allah, iaitu la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah ini yang paling mustahak kita kaji, kita kupas, kita bedah siasat supaya diri kita ini kenal akan Allah, kenal diri kita ini binasa, dan semua yang ada sekian alam ini binasa, yang kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tidaklah yang berkata-kata ini adalah kata-kata diriku, melainkan kalam Allah. Tidaklah yang hidup ini melainkan la hayyun, melainkan yang hidup hanya Allah. Tidak ada yang berkehendak itu melainkan kehendak Allah. Tidak ada lagi yang maknanya berilmu itu melainkan ilmu Allah. Dan tidak ada lagi penglihatanku itu melainkan penglihatan Allah. Yang ada adalah pendengaran Allah. Yang ada adalah kuasa kudrat Allah. Hamanya telah lebur. Maka yang ada semuanya adalah
lahul mawjud illallah. Semua yang nyata jelas Allah nyatakan, semua tu berasal, maknanya menunjukkan yang nyata hanya Allah, yang hidup hanya Allah, yang kekal hanya Allah, yang berdiri sendiri hanya Allah, yang ada wajah tu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan dalam diri kita telisik benar-benar supaya kita menemui pembimbing-pembimbing rohani selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi guru pembimbing pada para sahabat dan pada orang umat Islam di zaman itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya akan ada di setiap zaman masing-masing itu pembimbing rohani. Barang siapa yang tidak dia ketemui maka matinya seperti mati jahiliyah wa na'udzubillah. Inilah ilmu yang paling penting yang Rasulullah bagi tahu. Rasulullah titipkan, memberitahu bahawa selepasku nanti ada pembimbing rohani di setiap zaman masing-masing. Jangan sampai kita ini tidak ketemui, jangan sampai kita tidak mengikutinya. Kerana pembimbing rohani sifatnya adalah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keakuan diri. Itu akhlak yang paling tinggi yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tidak ada keakuan diri. Maka orang-orang pembimbing rohani juga yang mengenal kepada Allah, mengenal diri, mereka tidak mau sikit pun ada keakuan dirinya, melainkan ada keakuan diri keesaan Allah yang tunggalnya semata-mata yang ada. Itulah pegangan yang kita hendak tempui dalam kehidupan kita ini. Di samping itu kita perlukan iaitu sokongan-sokongan, terutama sekali pembimbing rohani yang selalu akan membimbing kita ke arah untuk menafikan diri kita supaya kita tetap mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas pembimbing rohani, itu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kalimah la ilaha illallah. Tugasku adalah membawa untuk supaya manusia berakhlak. Apa tu akhlak? Supaya jangan mengaku ada keakuan diri. Itulah akhlak yang dibawa. Aku tidak diutus aku ini, kata Nabi, melainkan memperbaiki akhlak manusia yang teruk, jahiliyah. Dan sekarang ini Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita tanda-tanda ilmu itu diangkat oleh Allah adalah sebab maknanya manusia-manusia dah tidak mahu kepada ilmu yang mana. Sebenarnya yang dimaksud Rasulullah itu adalah orang tidak mahu mempelajari ilmu mengenal diri, mengenal Allah yang mustahak ini. Tenggelam, lupa, lalai, lengah. Tanda-tanda kiamat itu berlaku, tanda-tanda dia berlaku hari kiamat, wa na'udzubillah. Hari yang azab itu hari kiamat, tanda-tandanya adalah diangkat ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Dan banyak di kalangan kita ini yang masih lagi jahil tentang Allah, tetapi ilmu-ilmu lainnya tinggi, tetapi ilmu yang mustahak mengenal diri, mengenal Allah terlalu tipis, menyebabkan mereka ini berada di dalam keadaan azab ataupun berada di dalam kiamat yang dimaksudkan Nabi. Tanda-tanda kiamat, ilmu Allah, ilmu mengenal Allah, orang dah tak nak kepada Allah, orang nakkan ilmu untuk kepentingan hawa nafsu dunianya, dia ambil ilmu untuk supaya dapat kerja senang, dapat tu senang, tu tujuan dia ambil ilmu. Kerja lah nak, nanti kalau tak ada sijil ni nanti susah nak kerja nak. Jadi tujuan ilmu tu untuk bekerja dan lari tajuk dan mensekutukan Allah. Baru-baru nak pergi mengambil ilmu, dididik anak dia supaya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ambil ilmu supaya nanti engkau dapat sijil, dapat belajar, engkau dapat ilmu, engkau mudah bekerja, dapat duit senang. Ya Allah, wa na'udzubillah min dzalik. Ini tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat itu adalah makna diangkat ilmu mengenai Allah Subhanahu wa taala. Manusia dah tak mahu lagi nak mengenal Allah. Padahal paling penting sekali hidup kita yang pertama adalah perlu dibereskan
untuk kita dan anak-anak kita, isteri kita, cucu kita adalah diajarkan ilmu sifat 20 ataupun ilmu mengenal diri, mengenal Allah, supaya di dalam dirinya hanya dia kenal Allah, takut Allah, cinta pada Allah. Apa pun dia buat dalam kehidupan akan bersandar kepada Allah. Itu tujuan utama, baru diambil ilmu-ilmu yang lain. Sekarang tidak. Maka menunjukkan tanda-tanda kiamat tu ilmu sifat 20, ilmu mengenal Allah diangkat di mana-mana pusat-pusat pengajian yang tinggi maupun yang rendah, tidak ada lagi nak menceritakan tentang ilmu sifat-sifat 20 ataupun sifat-sifat untuk kita mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mengambil ilmu Allah, tapi Allah tu kita tidak kenal. Macam mana? Jadi janganlah kita rasa kita dah tinggi ilmu sedangkan kita belum kenal diri, kenal Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sedikit sangat kita ni sedikit sangat mengingati Allah. Sebab apa? Sebab kita tak kenal Allah, tak kenal diri, maka kita akan sikit sangat mengingat Allah. Sikit sangat mengingat Allah tu golongan ni nama golongan munafik. Minta maaf saya cakap. Ya, bukan keras tapi nak bagi tahu. Bukan tak puas hati, bukan tak puas hati, tapi kasihan. Jangan ingat saya cakap macam ni, si Aziz ni tak puas hati lah kita. Bukan tak puas hati, saya kasihan. Kalau tak ditegaskan hal tauhid ini, bercakap dengan lembut-lembut, tak faham kita nanti. Istilah tauhid ni kena tegas. Asida'u alal kufar. Kena tegas. Allah sendiri bagi tahu, tegas. Kalau kita lembut-lembut tak jadi. Keras, tak boleh, cakap tak boleh. Jangan. Kita hanya Allah je, tak ada lagi bincang-bincang. Boleh tak kita selain pada Allah? Tak boleh. Nak syurga pun tak boleh. Kita Allah betul-betul dulu. Jangan syurga dulu. Allah dulu. Tauhid. Belajar tauhid. Belajar kenal diri, kenal Allah. Hanya nakkan Allah dulu. Itu syurga neraka nanti dulu. Itu bukan ala tujuan kita belajar. Belajar dulu, kenal diri, kenal Allah. Ini kita belajar ganjaran dulu. Imbalan dulu. Takut pada itu, takut pada Allah, tak ditakut. Kita nak nikmat tu Allah Ta'ala punya. Allah tu kita tak kenal. Mana boleh. Jangan salah faham. Ya. Saya dah menjelaskan, saya dah mendapatkan nur, cahaya daripada Allah, cahaya daripada Nur Muhammad dan cahaya-cahaya yang suci. Maka saya nampak jelas dunia ni hanya tempat untuk kehancuran. Jadi kalau kita duduk ke tempat hancuran, hancur dengan kita sekali, terhumbang ambing, berada di dalam keadaan kita antara kesesatan, di antara muzabzabina baina zalik. Mereka ini tidak di golongan kanan, tidak golongan kiri, di tengah-tengah, tak tahu nak pergi mana. Kita jangan sampai tersesat dan begitu, tak tahu nak pergi mana. Jalan ni betul ke, jalan sana betul ke, tak ke mana-mana. Jadi jangan jadi golongan munafik ni, tak ke mana-mana. Lepas tu mengasut orang pula. Dia tak ke mana-mana. Dia mengasut orang pula. Ini yang banyak kita menghadapi. Maknanya kiamat itu sudah berlaku. Kiamat itu sudah berlaku bagi orang arifin billah. Dengar faham? Bagi orang arifin billah, kiamat itu telah berlaku. Sebabnya manusia telah meninggalkan ilmu mengenal Allah. Mengenal diri. Mengenal diri, mengenal Allah. Samalah tu. Kalau nak mengenal Allah, kena mengenal diri. Dan takluk nak mengenal Allah, harus mengenal diri. Sama aja. Mengenal diri, mengenal Allah. Ilmu ini dah tidak mahu dah disuruh, wajib, mesti. Tak seperti datuk nenek moyang kita dulu. Disuruh dia. Awal-awal lagi, awaludin ma'rifatillah. Awal-awal lagi disuruh kenal Allah. Dalam perut lagi. Kita dah syahadatkan benih tu tadi. Berbulan-bulan hingga lahir kita azan qamatkan lagi. Semuanya kita ajakkan supaya dia betul-betul anak kita ni yang dilahirkan betul-betul kenal diri, kenal Allah. Baru dimasukkan ilmu-ilmu yang lain. Bukan ilmu lain tak penting, tapi masukkan ni dulu ibu dia. Ini orang dulu-dulu
ikut susunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahadun ahad diajarkan kepada Bilal bin Rabah, diajarkan kepada semua sahabatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak lain mesti la ilaha illallah dulu. Bukan sebarangan Rasulullah suruh menyebut oleh sahabat ikut la ilaha illallah, tapi sahabat tu sudah faham apa yang diucapkan Nabi itu penafian. Sekali aja Nabi kata kepada sahabat nafi, betul-betul sahabat sampai bila-bila dia menafikan tak ada keakuan diri. Kita pelajar susah kita nak kejar sijil ada cop tu kat dalam. La ilaha illallah sampai bila-bila kita pegang tak ada, semua tak ada, kita tak ada, yang ada hanya Allah. Tapi kita tidak. Bila yang ajar tu mengharapkan imbalan, harapkan tadi sesuatu, maka apa yang diajarkan tak masuk ke lubuk hati para pelajar-pelajar salik-salik yang nakkan kepada Allah. Itu yang jadi masalah sekarang. Tenaga pengajar tu sendiri tak bertaraf mursyidin ataupun guru pembimbing rohani. Yang ajarkan kita syahadat itu adalah orang-orang yang dia sendiri tak mengamaliakan syahadah itu. Siapa? Bapa kita, mak kita, datuk kita, nenek kita, guru-guru kita. Adakah dia pernah mengajar kita syahadat yang betul? Bukan saya cakap sebut tu tak betul. Sebut tu betul dah. Tapi mengamaliakan maqam la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah tu, siapa yang nak iktirafkan yang kita nak bawa dalam kehidupan kita tu? Seperti mana Rasulullah SAW ajar pada sahabat-sahabat dan umat di zamannya. Sekali aja sebut, bila-bila dia pegang lah. Kita beribu kali sebut pun tak pegang juga. Sebab kupasan itu. Ilmu tanpa ada kefahaman makom. Kita jumpa guru yang tak ada makom. Hanya sebut tapi tak ada makom rasa. Menyebut kalimah Allah tanpa ada merasa. Iaitu kenal. Kalau tak kenal nak rasa macam mana? Kita tadi. Rasa yang memberikan kita menyebut. Macam kita makan durian, minum air Milo. Apa saja, kita tentu rasa tu. Tapi bila kita syahadah, mengapa tak ada rasa? Siapa yang guru yang ajar kita, pembimbing rohani, yang boleh membuatkan kita rasa menyebut la ilaha illallah hingga dia jelaskan, dikupaskan sampai ke dalam rohaniah kita. Siapa yang menyebut tu tadi? Asyhadu an la ilaha illallah. Dan dipegang sampai bila-bila hingga menjadi darah, daging, som-som, tulang kita semua menyebut la ilaha illallah. Tak ada pun yang tak sebut. Semua menyebut la ilaha illallah ataupun mengaku tak ada Tuhan. Semua tak ada. Aku pun tak ada. Semua tak ada. Yang ada hanya Esa Allah SWT. Semua urat daging saraf kita, darah, semua mengucap bila kita sekali supat. Sampai kita istiqamah menjaga seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia mohon tu je. Tapi kita susah. Kita ni nak yang lain, nak yang lain. Boleh, bukan saya cakap tak boleh. Tapi ilmu, tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kiamat tu makin hampir, makin manusia tu tak nakkan ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Jauh daripada ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Kerana dia kata kita akan jauh pada dunia, dia kata. Kita ni akan jadi benci dunia, dia kata. Nanti mana boleh dunia ni kita nak cari rezeki dia akan bersandar kepada kejahilan tu tadi. Padahal bila kita serahkan diri kita di dunia ini kepada Allah balik, maka kita akan beruntung. Dunia seisi-isinya akan kejar kita. Surga akan menghias, menantikan kedatangan kita. Tapi sebabkan kita tak faham, kita dah berpuluh tahun ambil ilmu yang di luaran, ilmu yang sebenar-benar, yang ilmu mengenal Allah, yang mana kalau sekiranya diangkat manusia-manusia ini, manusia-manusia yang mengenal diri, mengenal Allah, para-para wali Allah, para-para orang arifin billah, mursyid yang betul-betul berduduk di jalan ini, maka diangkat satu persatu menunjukkan kiamat terjadi. Menunjukkan orang-orang, manusia-manusia dah tak mahukan kepada Allah tu tandanya kiamat besar. Tu kiamat besar. Tu. Sebab kita hanya nampak kiamat yang besar tu, kiamat terjadi, huru-hara terjadi.
Kita tak tahu lebih huru-hara lagi dalam diri kita bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Kita mensekutukan Allah, melupakan Allah, itu sebenarnya kiamat. Jangan kita bezakan kiamat kecil dan kiamat besar. Tapi yang mustahaknya perkataan kiamat tu, rasa azab bila kita tidak merasakan Allah, ataupun kita merasa keakuan diri, kitalah Tuhan, itulah azab kiamat yang sebenar. Bukan saya ni ilmu sajis ni, bukan saya nak reka-reka. Tapi rasai sendiri bila kalian sudah sentiasa merasakan bahawa kamu itu ada keakuan diri, kamu terlupa bahawa itu adalah azab, maka kamu akan merasakan satu hari nanti bila sakaratul maut ataupun kematian kamu sampai, baru kamu tahu rupanya melupakan Allah itu, rasa Allah dalam kehidupan kita itu kita tidak rasakan, itulah sebenarnya kiamat ataupun azab yang berat. Tapi kalau kita sentiasa rasakan Allah, walaupun kita berada di dalam hari kiamat, azab kiamat, tetap juga kita akan dapat naungan Allah. Sebab hati kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam azab api, tetapi dia tidak panas. Sebab yang menjadikan api itu panas atau sejuk Allah. Api kunna yanakuni bardan salamun ala Ibrahim. Allah bagi tahu, sejuk engkau api, jangan kau usik hamba-hambaku yang kenal kepadaku. Maka Allah lah sendiri mengarahkan kepada api yang dijadikan oleh Allah, dia tidak akan menjadi panas. Jadi kita akan diazab itu apabila kita tidak berada dalam keadaan ingat kepada Allah, asyik kepada Allah. Kita berada di dalam keadaan menafikan keakuan diri, kita mengesakan Allah. Itu yang Rasulullah SAW bagi tahu, manis berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kerana orang yang benar-benar berada di dalam kenikmatan di sisi Allah, maka Allah haramkan dia masuk di dalam azab. Sebab dia dah tenggelam dalam benteng, berada di dalam keamanan Allah. Allah berjanji, la ilaha illallahu hizni. Barang siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah dengan benar-benar, maka dia berada dalam bentengku. Dan siapa yang berada dalam bentengku, aku jamin keamanan. Tak yakin ke lagi? Tapi ngajilah betul-betul, carilah guru pembimbing rohani supaya kita benar-benar faham la ilaha illallah. Dan sekali kita sebut, sampai bila pun kita tetap berpegang kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, peringatan ini kita bawakan kerana ilmu ini adalah ilmu yang harus perlu ditebar ataupun disemai, ditaburkan. Bukan ilmu ini untuk kita pakai sendiri. Taburkan di sekalian alam la ilaha illallah supaya semua manusia-manusia itu mengamaliahkan. Bukan menyebut saja tapi mengamaliahkan dalam kehidupan kita 24 jam. Di mana pun dia berada, apapun posisi pekerjaan mereka, mereka sentiasa an zikrillah. Mereka sentiasa ingat, asyik hingga hilang keakuan dirinya. Ini yang nak dipakai dalam kehidupan kita 24 jam. Ini yang dinamakan mendapat ketenangan, mendapat maknanya tenggelam di dalam kebakwaan Allah. Ini yang tenang, yang tak ada lagi kerisauan. Kalau kita risau-risau, kita duduk di dalam kalimah ni. Kita faham kalimah ni, pasti hilang keraguan, pasti hilang kerunsingan, pasti hilang kemalangan, apa pun akan hilang bila kita benar-benar serahkan diri kita la ilaha illallah. Maka kita berada dalam benteng Allah. Allah jamin tenang, Allah jamin aman. Itu janji Allah. Allah tak pernah mungkir janji. Allah tidak pernah menyalahi daripada janjinya. Maka kita yang tidak, kita yang disoal. Sebab apa kita sebut tapi kita tidak faham. Ini yang Rasulullah SAW bagi tahu. Diangkat ilmu-ilmu ni, ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni, maka tandanya kiamat. Untuk terjadi yang besar pada diri masing-masing. Jadi siapa yang tidak mengenal diri, mengenal Allah, tidak diketemui pembimbing rohaninya, tidak dia solat hajat, solat minta kepada Allah, ditemukan pembimbing rohani ketika di dunia,
maka kalau ia mati, matinya seperti seorang kafir jahiliyah. Ini bukan kata saya, ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak menakut-nakutkan, tapi nak membawakan pesanan keberuntungan. Pesanan bukan tak puas hati, tetapi tak puas hati ditukar menjadi kasih sayang. Supaya kita dapat betul-betul di dunia lagi. Kesian siapa-siapa yang ketika kat dunia ni, masih dia tidak kenal diri, tidak kenal Allah. Hidupnya tertipu. Hidupnya sentiasa berada di dalam keadaan tidak aman, tidak tenteram. Dan dia seolah-olah berpura-pura merasakan dirinya tenteram. Kesian. Dia menipu dirinya sendiri. Kalau disoalkan betul-betul nanti, barulah dia boleh menjawab bahawasanya dia tidak dapat ketenangan yang sebenar. Jadi itu sedarlah, kembalilah, bertaubatlah, menyesalilah dan bersyukurlah kepada Allah. Allah memberikan kita pintu untuk kita sedar. Kerana kesadaran tu datangnya daripada Allah. Bersyukur kita, Allah sentiasa sedarkan kita. Bila Allah selalu sedarkan kita, kembali dengan siapa yang selalu sayang kepada kita, yang tak pernah ninggalkan kita, yang tak pernah berpaling kepada kita, yang tak benci pada kita. Terkala kita melakukan dosa dari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita melakukan maksiat kepada Allah, sedangkan Allah hari-hari memberikan rezeki, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun memberikan rezeki, tetap juga Allah memberikan kurnia. Di dalam kita susah, Allah akan beri kesenangan. Di dalam apa keadaan kita, Allah tetap akan menyelamatkan kita. Dari itu, bilakah lagi kita nak betul-betul dengan Allah? Bilakah kita sungguh-sungguh nakkan dengan Allah? Sedangkan Allah sungguh-sungguh nak jaga kita. Allah sungguh-sungguh sayang kepada kita. Dan Allah memberikan bermacam-macam kepada kita. Hingga kan Allah selalu ingatkan kita di dalam Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Maka nikmat aku tu, yang aku adakan pada dirimu itu, kasih sayang aku kepada engkau, berbagai-bagai nikmat aku bagi, mana yang kau nak dustakan lagi, wahai jin dan manusia? Dari itu sudahlah tu, berhentilah, carilah jalan supaya kita benar-benar dengan Allah. Tinggalkanlah dunia ni. Dunia ni semuanya penipuan, senda gurau yang akan menghancurkan kita nanti. Janganlah kita berada di dunia, tetapi kita duduk di dunia tapi berada di sisi Allah. Kerana orang yang begini hanya orang yang cerdik, orang yang benar-benar dibagi nur cahaya hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Kita minta pencerahan sedikit daripada Al-Fadil Ustaz Auza'i Al-Masri dan juga Syekh Ratib. علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. Jazakumullahu khairan kathiran. Terima kasih kerana memeriahkan bumi Allah. Tapak-tapak kaki yang dijalani oleh orang-orang soleh, dibanggai oleh pasir tanah bumi, pokok-pokok, mendoakan. Apatah lagi tuan-tuan yang sudi merendahkan diri berada di dalam majlis ini, sama ada secara maya ataupun secara hakiki. Mudah-mudahan semuanya dipayungi oleh sayap-sayap malaikat, diberikan tasbih oleh ikan-ikan di lautan. Kerana itulah yang terpatri di dalam nas daripada ahadith asy-syarif. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliku bi kamalih. Ramai orang keliru
disebabkan fitnah yang berselirat. Kata Sayyidina Hamzalah meriwayatkan sebuah hadis, fitnah itu nanti bagaikan dianyam-anyam, berselirat siang dan malam, sehingga susah untuk terurai lagi. Saya teringat hadis itu ketika saya baca, saya nampak macam tikar mengkuang. Fitnah itu berselirat, beranyam-anyam macam tikar mengkuang. Begitu sukar sekali untuk diuraikan. Dah mewujudkan fitnah itu, sudah terwujud sebagai sebuah sistem yang kelihatan begitu cantik. Sebagaimana Al-Fadhil Ustaz tadi menerangkan betapa fitnah itu bermula sejak daripada kecil, diasuh dan dididik oleh ibu dan bapa sendiri. Nak, engkau belajar rajin-rajin ya, nanti senang nak dapat kerja. Jadi setiap hari disogok dengan niat yang tak betul. Pergi ke sekolah itu supaya dapat sijil supaya dapat kerja bagus-bagus. Dapat kerja bagus-bagus supaya duit banyak. La haula wala quwata illa billah. Celik-celik mata sudah disumbat dengan akidah yang salah. Akidah yang salah ini, para guru arif billah menerangkan, bahayanya ialah, masalahnya, ia adalah terdiri daripada syirik khafi. Syirik khafi. Dulu guru saya dulu, Tuan Haji Yusuf bin Abni, Allah yarham, Al-Fatihah. Saya bertanya kepada beliau tentang syirik khafi ni. Sebab penerangan dia dulu banyak berkenaan dengan syirik jali. Tentang sihir itu adalah merupakan syirik. Tentang mempercayai kepada wafak-wafak, itu semua itu adalah rumah-rumah jin. Tentang bela hantu raya toyol, itu semua adalah syirik. Orang pergi ke Mekah ambil barang-barang tertentu untuk memuja toyol, itu adalah sebuah syirik. Banyaklah lagi ilmu yang pelik-pelik daripada orang Melayu. Ada sekali tu dia cerita satu jenis ilmu bernama ragum Tuhan. Ragum Tuhan. Ada ilmu pelik-pelik lah. Ada nama ilmu pisau lipat, ada nama ilmu kain pelekat, ilmu batin untuk mendapatkan habuan dunia, untuk jadi power, untuk jadi kaya, untuk jadi pengasih, untuk jadi pelaris. Itu semua syirik. Lalu saya bertanya kepada guru saya, bagaimana dengan syirik jali? Menariknya, sebelum beliau wafat, beliau menerangkan syirik. Saya bertanya tentang syirik khafi. Tadi itu semua syirik jali. Saya bertanya kepada beliau tentang syirik khafi. Bagaimana dengan syirik khafi? Sepatah aja dia jawab. Dia tanya saya balik, syirik khafi itu syirik tak? Saya kata, syirik. Ada tak Allah kata syirik tu diampunkan? Tak ada. Yang dia kata syirik itu tidak diampunkan. Tidak diampunkan. Satu-satunya jenis dosa yang syirik itu, satu-satu jenis dosa yang tidak diampunkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru duna zalika man yasha. Allah Taala ni tidak akan mengampunkan syirik, yang dosa lain semua diampunkan. Jadi dia kata, maka syirik khafi itu syirik juga kan? Syirik. Maka sama je lah. Sama je dengan syirik jali. Oh, macam tu. Jadi syirik khafi ni, kata Rasulullah, ia adalah sejenis kebahayaan yang lebih dikhawatiri lagi. Lebih lagi dikhawatiri daripada syirik jali. Kedudukan dia sama je dengan pelaku-pelaku syirik yang diberikan contoh tadi. Tetapi dia lebih halus dan tidak nampak. Maka perjuangan para wali Allah ni, daripada dulu sampai ke hari ini, sehinggalah wali-wali Allah yang masih hidup sampai ke hari ini, ialah membuang keakuan, membuang kesyirikan. Kerana keakuan itu adalah sejenis kesyirikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jikalau kita mempunyai guru yang dulu
yang memperjuangkan ataupun anti betul dengan syirik jenis jali, sama saja sebenarnya beliau juga anti sungguh dengan syirik khafi. Tapi beliau tidak sempat menerangkan kerana Allah lebih sayang kepada dia, dia dah wafat. Jadi saya nak berpesan kepada sahabat-sahabat saya yang mendengar kuliah ini, teruskanlah perjuangan. Jangan berhenti setakat membasmi syirik jali, tetapi sambunglah perjuangan guru kita yang mulia itu, Tuan Haji Yusof. Sambung kerana beliau sangat anti juga sebenarnya dengan syirik khafi, iaitu syirik yang tersembunyi dalam hati. Itu lebih bahaya. Lebih bahaya, ada hadisnya. Aku lebih bimbang dengan syirik yang tersembunyi, kata Rasulullah. Ada hadisnya, tuan-tuan. Di sahabat-sahabat saya, inilah dia langkah yang perlu kita teruskan, menyambung warisan para guru yang telah wafat. Yang kedua, ramai orang yang keliru untuk ikut siapa. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, jawapan dia mudah saja. Mudah saja. Tuan-tuan lihat siapa yang bila dikorek balik kubur dia, tak reput jasad dia. Setakat yang sampai berita kepada saya, nama-nama yang diberikan itu semuanya adalah para awliya Allah yang membawa perjuangan ini, iaitu menafikan keakuan diri. Sahabat-sahabat saya, rakan-rakan saya daripada kelompok Salafi yang cukup anti dengan hadis dhaif. Jika kamu melihat kuliah ini dan melihat dan mengatakan bahawa Ustaz Aziz ni ada banyak bawa hadis-hadis dhaif ke, hadis-hadis yang tak tahu sanadnya ke, tuan-tuan cuba renung balik para ulama arif billah yang dahulu. Contoh saya bagi nama Syekh Abu Ya Said Muhammad Al-Alawi Al-Maliki, Syekh Nawawi Banten, Syekh Al-Jazuri, dan ramai lagi yang kubur mereka di Mekah. Syekh Daud Fatani contohnya, yang kalian katakan beliau menulis hadis dhaif dalam kitab-kitabnya. Mereka ini telah dikorek semula kubur mereka di Saudi, di Jazirah Arab, di Hijaz, sekarang dikenali sebagai Saudi Arabia, dan didapati jasad mereka tidak reput. Jadi adakah mereka ini masuk neraka sebagaimana tuan-tuan suka sangat sebut, bawa kazaba alayya muta'ammidan maq'adahu minan nar, siapa yang bawa hadis palsu tempatnya di neraka. Allah nak tunjuk bila kalian korek balik kubur mereka, jasad mereka mewangi, tidak mereput. Jasad mereka dikekalkan oleh Allah untuk menjadi bukti, untuk meruntuhkan ego kita, meruntuhkan sombong kita. Ini dah ada ulama yang kalian sebut telah matinya seorang kufar, telah matinya seorang murtad, seorang sufi kafir, keluar di berita di Saudi Arabia apabila Abu Ya Syekh Muhammad Ali Maliki wafat. Tiba-tiba selepas setahun dikorek balik jasadnya, tidak reput, bahkan mewangi dan terus mewangi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kashafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, inayahnya, rahmatnya, kasih sayangnya dapatlah kita bersama-sama dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntungnya kita sentiasa diperdengarkan kalam-kalam Allah yang menyatakan hala tuju tak lain mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menafikan keakuan diri kita. Jadi ibaratnya seperti kita berada di atas kapal, seorang yang dalam kumpulan yang berada di atas kapal terjun ke dalam dengan menggunakan alat-alat dan sebagainya. Seorang saja yang
tenggelam ke dalam tu, melihat dalam keadaan yang suasana laut tu memang keadaan cantik, terlalu indah, cantik ikan warna hijau ke biru ke. Tapi bila dia naik atas, dia menceritakan tentang kehidupan laut yang di bawah tu. Rakannya yang tak tenggelam ke bawah, didengarkan penceritaan oleh kawan dia yang tenggelam tadi tu. Maka kawan dia yang tidak tenggelam tadi berkata, engkau bohong. Padahal dia tak tenggelam. Dia kata mana ada dan mana ada. Jadi itulah yang sebenarnya. Kita sebenarnya apabila mendengar kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita kena memerhatikan yang sebenarnya orang tu dah memang bahagian dia Allah Taala letakkan untuk tenggelam di dalam lautan ahada, tak ada keakuan diri dia, yang ada hanya Allah. Itu Allah Taala berikan anugerah sebenarnya, anugerah untuk dipertemukan. Seperti yang dikatakan, wala yusyrik bi ibadati rabbih. Ada Allah Taala dah bagi keyakinan, hakul yakin, kamalul yakin dalam diri dia, maka itulah bahagian dia. Itu posisi dia. Tuan-tuan yang dengar, yang mungkin tak faham, yang belum tenggelam, yang bukan bahagian yang tuan-tuan ambil, ikut posisi masing-masing. Tapi kalau kalian bagus, kalian memfakirkan diri kita, yang bagus tu memfakirkan diri, yang tak bagusnya membanggakan diri. Itu yang maksudnya. Itu dia ada dua cabang tu. Orang yang bagus, orang yang baik, dia memfakirkan diri dia tak ada keakuan diri dia. Itulah yang paling baik. Apa dia? Yang manis tiada pahit. Itu yang sebenarnya. Kalau kita rasa kita nak bangga diri, ilmu aku lebih tinggi daripada dia orang, tak ada. Ini bukan hala tuju dia. Hala tuju ni sebenarnya memfakir, al-mukasyafa ghaibul fuqara. Baru Allah Taala buka. Itulah bahagian-bahagian wali-wali Allah yang Allah Taala anugerahkan apabila semua dia meniadakan keakuan diri, memfakirkan diri. Baru Allah Taala buka al-mukasyafa, dia buka kasyaf semua. Kasyaf di sebalik dinding contohnya kan. Memang betul pun. Mata hati dia terbuka, Allah Taala buka mata penglihatan, bukan mata penglihatan dia, tapi mata penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mentauhidkan semua sekalinya. Itu yang penting. Dia merangkumi semua. Kalau kita dapat ilmu, mengenal diri, dia merangkumi semua segala ilmu. Sebab semua kerajaan tunduk dengan kerajaan Allah SWT. Semua tunduk. Seisi-isi dunia tunduk dengan kerajaan Allah SWT. Mana boleh dia berbalah-balah dengan kerajaan Allah? Mana boleh? Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Allah Ta'ala Maha Pencipta. Mana kita boleh berbalah-balah dengan kerajaan Allah? Tak boleh. Maksud saya kerajaan Allah tu dia lah. Esa lah. Zat lah. Esa lah. Tunggal. Esa lah. Maksud saya gitu. Jadi itulah. Tak susah dan tak senang sangat pun. Tapi kita kena betul-betul. Kena betul-betul ambil. Dikatakan ilmu tauhid ni. Ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni. Kalau siapa yang nak kenal Allah, kena mengenal diri dahulu. Macam kawan saya cakap tu, dia mungkin dia tak faham kan. Dia kata kenal Islam. Islam bukan. Dia mengenal Allah, bukan kenal Islam. Kenal diri dulu baru kenal Allah. Kenal diri dulu. Diri tu. Wafi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian, kenapa kamu tidak perhatikan? Perhatikan. Dalaman tu. Ada lagi. Saya cakap ni pun, bukan saya cakap, lepas saya cakap ni tak ada keakuan diri saya. Masih ada lagi. Itulah kita kena perang. Rohaniah ni, dalaman tu. Dalaman. Yakinilah bahawa dalaman yang dikatakan kita ni memang perang dalam. Itu yang sebenarnya. Lebih susah lagi kan. Nak perang mana-mana semua mungkin bukanlah kata mudah sangat. Tapi ini lagi susah lagi, sulit lagi. Halus lagi. Tapi kita kena tempuh lah. Memang kena tempuh. Wajib tempuh. Jangan dikatakan memudahkan perkara-perkara sebegini. Kan? Islam tu mudah. Jangan mudahkan. Bab akidah jangan mudahkan. Kan? Bab akidah ni tegas. Kan? Sidda wal kufar. Kufar dalam diri kita. Tegas. Nafikan keakuan diri kita. Tu. Ada orang cakap saya share benda ni kat saudara saya sendiri tu. Tapi kata Islam ni mudah. Jangan mudahkan Islam. Jangan mudahkan. Bab akidah ni jangan mudahkan. Kita kena tegas. Itu betul. Baru betul-betul
Meyakini, mengimani la ilaha illallah. Kalau tak kita sebut la ilaha illallah tu tak ada apa, kosong. Kan? Budak sekolah tadika boleh sebut la ilaha illallah. Kita dia fahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena cari, siapa yang tak faham tu kena carilah. Jangan malas. Dia kata Islam tu mudah. Malaslah engkau. Engkau yang malas. Dan bila dah diperkenalkan, ada orang yang guru yang membimbing kita, engkau lari. Sebab apa? Dia tak nak nampak kesalahan dia. Kesalahan kita belajar ilmu ni memang banyak salah kita. Salah apa? Keakuan diri memang banyak pun. Tu kita kena tegaslah. Kan? Saya cakap saya buat. Bukan saya cakap saya tak buat. Saya cakap saya buat. Itulah. Saya cakap ni memang ini bab tegas lah. Saya kena cakap tegas. Kalau kawan saya cakap apa ni, dakwah ni cakap bab agama ni kena lemah lembut. Mana boleh lemah lembut? Bab akidah tak boleh lemah lembut. Macam satu perbarisan, baris dia. Takkan baris dia. Orang yang menerima arahan hukuman kawat tu semua macam lembik. Tak ada moral dia. Dia kena sorry tu kan baris. Kalau dalam perbarisan ni banyak kan, mesti suara yang lantang. Itulah ketegasan. Nampak tak kita mentauhidkan Allah? Suara Allah yang tegas tu menyatakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kena lemah lembut. Mana boleh? Rasulullah lemah lembut. Tak, Rasulullah tegas. Bab keakuan diri dia. Dalam diri dia perangi. Dia tak nak ada rasa. Dia pun nak sebut Iqra'. Dia tunggu arahan Allah, nampak? Itu maknanya dia tidak merasai. Itu sebenarnya. Dia ajarkan kepada umat-umat dia. Dia ajarkan kepada para sahabat. Kita ni ikutan Nabi. Ikutan Nabi. Jangan cakap itu Nabi lain. Mana ada Nabi lain? Kita ikut fattabi'uni yuhibbukumullah. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi suruh buat, kita kena ikut. Ni kalau bab tegas saya kena cakap tegas lah. Bukan saya cakap lembik. Tak boleh, saya tak ada. Kalau bab tegas saya kena cakap tegas. Ni bukan masalah tu saya cakap tadi, perbezaan dia ada alonan kita nak bercakap ni, sesuatu situasi kita akan bercakap tentang penegasan. Inilah maksudnya. Ini yang sebenarnya kita nak berkongsi. Macam saya cakap tadi lah, keluarkan perkataan hukuman kawat, perbarisan. Mana boleh ini? Kalau dalam berapa ratus orang, takkan kita nak lembik-lembik, mana boleh. Itu pun dah nampak perjalanan ketegasan kita mentauhidkan Allah. Nampak tak? Kita nak asuh anak-anak buah kita ke atas siapa pun kena ada. Orang tu nak jatuh longkang, takkan janganlah, itu longkang, mana boleh. Tapi jatuh nanti. Nampak kan lain tu. Dia punya kalam dia tu. Dia sayang orang tu kan. Mana dia? Tak ada. Dia lain. Dalam perang kan, perang Rasulullah. Mana dia? Kalau kita tengok dekat serang, mana dia? Serang, tak ada. Serang. Nampak? Dia kan lain. Itu kataan tegas tadi tu. Dia tak ada. Nampak kan? Situasi. Kan? Kalau situasi orang berperang, komunis ke apa, tentera dan sebagainya, mana ada dia lemah lembut? Mana tak ada lemah lembut. Tapi orang yang mengetahui, tahu cerita ni, dia akan naik semangat dia. Kasam dan sebagainya kan. Takkan dia nak lemah lembut. Dia merangkumi semua lah. Itu saya cakap. InsyaAllah mudah-mudahan kita bersama-sama, sama-sama kita mengajakkan kepada mengesahkan Allah Ta'ala, mentauhid Allah, tegas terhadap yang kufar dalam ni. Kufar ni bukan kafir luar, dalam. Kita lah kafir. Kalau kita ada keakuan diri, kafir lah tu, kufar. Jadi buanglah keakuan diri kita, kafir kita tu, agar jadi yang dikatakan kesucian. Itulah yang sebenarnya. Cukup setakat ini saja, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi dalam siri akan datang, dalam kuliah duha akan datang, insya-Allah. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucap oleh teman kita, sahabat-sahabat kita tadi, semuanya daripada lintasan khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat Rabbih yang tak lain
sucinya tu nak mengajak kita sama-sama mengesakan Allah, mengagungkan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya maha sempurna, sejak azali dan abadi, awal akhir zahir dan batin. Itu saya tutuplah majlis kita ini. Teruslah amaliakan. Berada kita ni sentiasa dah. Tak payah kita ragu-ragu, was-was, syak lagi dah. Allah tu dah sentiasa dengan kita. Sentiasa kita berkehidupan akhlak. Wa hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan berakhlak baiklah dengan Allah di setiap saat dan detik. Di situ nanti Allah akan mendidik, mengajar kita kefahaman tentang diri Allah dari sisi Allah, dan kita akan diajar oleh Allah bagaimana sebenar-benar berakhlak dengan Allah dengan sebenar-benar nikmatnya, berada berhidupan dengan Allah. Tak ada nikmat yang lebih besar bila Allah tu sendiri yang mendidik kita bagaimana nak berakhlak dengan Allah. Jadi kita, Rasulullah SAW bagi tahu, aku mengenal Allah dari Allah. Dan sahabat tanya, bagaimana kami nak mengenal Allah pula? Jadi Nabi SAW, ikuti aku. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Ikuti Nur Muhammad SAW. Kenallah diri kita, dalam diri kita ada Nur Muhammad. Ada percikan Nur Muhammad. Percikan Nur Muhammad kita kenal dalam tu, maka sampailah kita pada Nur Muhammad. Bila sampai Nur Muhammad, sampailah kita kepada mengesakan Allah dengan sebenar-benar. Di situlah tempat untuk kita senderaan untuk sampai kepada mengesakan Allah, lebur dengan menerusi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini. Mudah-mudahan kita kenal nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalam diri kita ini, supaya kita sentiasa berada dalam berselawat ataupun berada di dalam keadaan puji memuji, iaitu diri zatnya memuji sifatnya. Sifatnya Muhammad, zat, dan tak lain zat dan sifat tu sentiasa asyik berasyik. Itu makna selawat. Baru kita tahu kita 24 jam dalam keadaan berselawat. Sebenarnya Allah SWT sempurna di dalam keadaan berselawat. Dia memuji dirinya sendiri. Dan juga Allah tu sentiasa dalam keadaan solat, kerana dia sentiasa solat atas dirinya sendiri. Tak ada keakuan lain, melainkan dia solat dengan diri dia. Ketika Isra wal Mi'raj, Nabi nampak Allah SWT dalam keadaan solat aja. Itu rahsia apa? Inilah dia. InsyaAllah bila kita berada, buangkan keakuan diri, Allah memperkenalkan diri Allah kepada kita, maka tidaklah kita jahil lagi, dan kita berada dalam keadaan yang sempurna, iaitu keadaan seperti mana Allah mengesakan dirinya, asyik dengan dirinya, sempurna. Alhamdulillah. Saya rasa terima kasih banyak atas segala perhatian, dan harapan tak ada lain adalah kita mengesakan Allah. Harapan kita itu je. Bila mengesakan Allah, maka akan jadilah sekalian alam kita nampak semuanya bergerak atas izin Allah. Diam pun atas izin Allah. Semua dalam perkiraan alam ni lah, diri kita semua kita nampak tak ada, melainkan qudratullah yang menggerakkan, kehendak Allah yang menjadikan, bentuk-bentuk af'al Allah yang menjadikan. Itu nama aman kita. Kita nampak semuanya bergerak atas izin Allah semua. Alhamdulillah. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan, ada keakuan diri. Wa'afu minkum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu ala nabi.